Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ni kita teruskan kelas sesi yang ke berapa? 6. Kelas yang kelima saya tak ada channel. Sebab kelas kelima kita ialah kelas saya follow up saja kerja, sebab saya tengok masih ramai yang belum bagi respon lagi. Jadi kelas kelima tu saya nak memastikan kerja-kerja sepanjang PKP 2 dibuat. Jadi baru ada 17 3H dan 13 3C yang update saya. Jadi untuk penilaian karangan, contoh karangan yang ini, contoh karangan, modul contoh karangan, dah siap, sepatutnya dah siap 35 contoh karangan. Jadi sebenarnya saya kalau boleh, saya nak bagi markah merit dalam SSDM tu, saya nak bagi 35 untuk semua pelajar. Jadi memenangkan tempoh PKP ini masih dilanjutkan, saya hanya akan beri merit untuk pelajar yang dah selesai dia punya contoh karangan 35 saja. Jadi yang masih belum capai lagi 35 contoh karangan dalam modul ni, jadi saya harap teruskan, saya bagi lagi masa, sebab kalau ikutkan perjanjian saya sebelum ni ialah sebelum paper exam pertengahan tahun. Okay, jadi siapa-siapa yang dah siap 35 tu bolehlah update. Okay, sampai saya akan tetapkan satu deadline lah. Tapi selagi PKP ni berjalan, maknanya contoh karangan ni memang kena buat. Cuma sebab tak banyak pun, 35 saja. Cuma yang dah siap 35 sahaja yang saya akan key in kan dia punya mata merit dalam SSDM. Baik, yang tak cukup lagi 35, saya tak key in lagi. Saya tunggu sampai deadline yang saya dah tetapkan. Dan kalau masih tak cukup juga, saya akan key in berapa jumlah yang awak dah buat. Jadi sasaran saya, sama ada saya akan beri atau tak beri kalau tak cukup 35. Sebab saya nak semua mesti siap 35 baru saya key in sebagai mata merit. Itu mungkin juga yang tak capai 35 tu saya tak beri merit. Jadi itu cabaran pada awak, sebab masa kita panjang dan masa awak belajar di rumah sangat panjang sebab awak tak ke sekolah. Dan tempoh untuk siapkan 35 karangan ni pun saya lanjutkan macam PKP juga. Jadi saya harap sangat semua anak murid tingkatan 3 yang ada modul ni manfaatkan. Sekurang-kurangnya 35 contoh karangan awak boleh siapkan. Baik, itu tentang contoh karangan. Hari ini dah 3 kali fasa PKP kita cuba siapkan modul latihan ni. Okay, jadi saya ada beri bahan sekejap. Saya ada beri bahan dalam channel. Hari ini kita sambung untuk kelas yang berikutnya. Muka surat berapa tadi? Yang ni. Okey. Kalau kat sini dia tulis muka surat 26. Kalau sebelum ni saya cuma bagi audio saja. Untuk kali ni saya berikan video. Kita bincang terus untuk contoh karangan, untuk latihan tata bahasa. Sebab target saya pada kelas ke-10 nanti 4 hari bulan 5 modul tata bahasa ni kita dah selesai buat. Okey. Jadi mungkin BM ni sedikit berbeza lah daripada subjek lain. Saya bukan tak nak guna Google Classroom, tapi sebab benda material pembelajaran semua ada dalam tangan awak sendiri. Jadi kita gunakan apa yang kita ada. Habiskan semua modul yang ada pada awak ni. Sayang kalau kita tak habis buat. Sebab modul dah beli dah masing-masing. Okey. Sekarang kita teruskan. Saya cuba pakai kamera ni, sebenarnya saya tak apa nampak juga. Baik, untuk soalan 3 ni, nyatakan sama ada ayat-ayat di bawah tergolong dalam ayat pasif atau ayat aktif atau ayat songsang. Okay, kita cuba. Seluar yang dipakai oleh Yasmin terlalu ketat. Okey, dekat sini kalau tengok, seluar yang dipakai oleh Yasmin. Sekejap Baik, seluar yang dipakai oleh Yasmin. Perkataan di dan oleh dalam ayat ni menunjukkan kata kerja pasif. Jadi ini adalah kategori ayat
pasif. Nenek sedang menganyam ketupat. Kat sini kalau tengok ada imbuhan me. Imbuhan me menunjukkan kata kerja aktif. Ni me, kata kerja aktif. Dan ini adalah ayat aktif. Okay, sekejap. Seterusnya, jelas Gemar mendaki bukit anak jiran saya. Yang ni subjek dia dah duduk belakang. Okey. Jadi gemar mendaki bukit anak jiran saya, ini kita sebut dia sebagai ayat songsang. Farah Waidah sangat dimanjai oleh kedua-dua ibu bapa angkatnya. Sangat dimanjai oleh kedua-dua. Dimanjai oleh. Apa dia? Ayat pasif. Irman mengajak rakan-rakannya datang ke rumah. Nya sempena hari raya. Okey. Mengajak. Kata kerja aktif. Jadi ini adalah ayat aktif. Okey. Seterusnya. Sekejap. Baik. Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai. Penonton-penonton perlawanan bola sepak di stadium itu menjerit. Tidak puas hati kerana menuduh pengadil bersikap. Apa dia? Kalau tak adil. Tidak adil, simpulan bahasa dia ialah berat sebelah. Terimalah ini sebagai kenang-kenangan apabila engkau berada jauh daripadaku. Terimalah apa? Tanda mata ke? Dia digelar kerana tidak boleh menghentikan tabiat buruk suka minum arak. Kaki botol kalau suka minum arak. Tanda mata. Cendera mata. Buah tangan. Takkan buah tangan. Tanda mata. Yang keempat. Hatinya terlalu suci dan baik hati seperti kain putih. Kita cuba dulu. Sebenarnya yang ni saya KIV tolong tanya saya balik. Saya takut salah. Okey. Seterusnya pola ayat yang pernah kita belajar sebelum ni. Frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif, frasa nama, frasa sendi. Okey. Soalan yang pertama, luka di kakinya telah sembuh. Luka di kakinya, FN, telah sembuh. FK, frasa kerja. FN, FK. Filem seram itu amat menakutkan Farah. Ni apa ni? Menakutkan ni kerja. FN, FK juga. Cincin belian yang cantik itu untuk kekasih barunya. Cincin belian yang cantik itu. Sampai sini FN. Lepas tu dia ada kata sendi. Untuk kekasihnya. Kasih barunya FS. Baju kulit itu abang saya yang punya. Okey, baju kulit itu abang saya yang punya. FN. Sebab baju, lepas tu cerita abang. Dinding papan itu sudah reput. FN. Reput. Adjektif. FE. Okey, kita teruskan. Simpulan bahasa bagi pernyataan yang diberi, tulis jawapan anda. Seorang yang bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan upah atau gaji. Simpulan bahasa dia apa? Makan gaji. Orang yang dipandang hina oleh masyarakat.
Ayam tak patuk, itik tak sudu. Okey. Seorang yang suka melaga-lagakan dua pihak yang bergaduh. Batu, api. Anak yang paling disayangi. Ibu bapa. Anak emas. Okey. Terus. Tukar ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Baik, ini panjang Saya mungkin tak tulis. Sebab saya tak nak rekod lama sangat. Nanti saya tak tahu macam mana saya nak send ni. Lepas ke tak. Kalau tak lepas, saya terpaksa upload dulu dekat YouTube. Okey. Pemandangan kaki langit itu amat mempersonakan sesiapa sahaja yang memandangnya. Pemandangan kaki langit itu amat mempersonakan sesiapa sahaja yang memandangnya. Songsang ni dia boleh songsang seluruh, dia boleh songsang separuh. Okey, kalau songsang separuh, awak boleh ambil amat mempersonakan pemandangan kaki langit itu. Sesiapa saja, ataupun songsang seluruh. Amat mempersonakan sesiapa saja yang memandang pemandangan kaki langit itu. Okey. Jadi mula dengan amat. Amat mempersonakan sesiapa sahaja yang memandang pemandangan kaki langit itu. Wan Sofia telah menginap di Hotel Puteri selama 3 hari. Selama 3 hari. Wan Sofia telah menginap di Hotel Puteri. Songsang seluruh. Gadis ayu itu berbaju kebaya biru. Berbaju kebaya biru. Gadis ayu itu. Puan Anis membesarkan anak tunggalnya dengan penuh kasih sayang. Okey. Dengan penuh kasih sayang, Puan Anis membesarkan anak tunggalnya. Awak salin balik saya conteng je tu. Golongan remaja di taman itu selalu menjaga harta benda awam. Okey. Selalu menjaga harta benda awam. Golongan remaja di taman itu. Okey. Macam tu. Baik, jelas. Untuk ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang yang saya tulis nombor 1 tu, awak kedepankan yang nombor 2 tu di belakang. Okey, dia tulis 2 simpulan bahasa yang bersesuaian. Ini mak dengan anak. Apa dia? Peribahasa dia. Bagai menatang minyak yang penuh. Kasih sayang kan? Lepas tu lagi, didikan kepada anak. Melentur buluh biar dari rebungnya. Okey, bagai menatang minyak yang penuh, melentur buluh biar dari rebungnya. Seterusnya, ceraikan ayat majmuk di bawah menjadi 2 ayat tunggal. Okey, ni pun saya tak tulis, saya tunjuk je. Ibu dan kakak. Bila ada dan, gugurkan kata sendi ni. Ibu sedang asyik menonton drama kegemaran. Kakak sedang asyik menonton drama kegemaran. Itu 2 ayat. Kegemaran mereka. Ada mereka macam confused sebab ayat dia tak sesuai mereka ni. Okey. Ibu sedang asyik menonton drama kegemaran. Kakak sedang asyik menonton drama kegemaran. Okey, itu ayat pertama. Ayat kedua. Suri selalu tidur lewat kerana mengulang kaji pelajaran di biliknya. Kerana digugurkan. Suri selalu tidur lewat. 1. Suri mengulang kaji pelajaran di biliknya. 2. Burung tiong itu pandai bercakap setelah dilatih oleh abang untuk bercakap. Setelah digugurkan.
Ayat pertama, burung tiung itu, ini subjek, yang ni subjek, yang ni subjek. Burung tiung itu pandai bercakap, ayat pertama. Ayat kedua, burung tiung itu dilatih oleh abang untuk bercakap. Itu ayat kedua. Puan Ros sedang memasak kari ayam dan sayur lodeh. Dia punya sendi dia kena gugurkan dan. Dia punya subjek Puan Ros sedang pun gugurkan. Puan Ros memasak kari ayam. Puan Ros memasak sayur lodeh. Puan Ros memasak kari ayam. Ayat kedua, Puan Ros memasak sayur lodeh. Yang kelima, Khalida dan Khalid dan digugurkan. Ialah anak pasangan jiran baru saya. Khalida ialah anak pasangan jiran baru saya. Khalid ialah anak pasangan jiran baru saya. 2 ayat. Okey, latihan akhir untuk hari ini. Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai. Okey, ini hasil simpulan bahasa je ni. Okey, tak apa. Pasangan pertengahan umur yang baru kahwin itu sangat gembira apabila doktor mengesahkan isterinya. Sekejap. Baru berkahwin. Bunting pelamin. Maknanya mengandung lepas kahwin lah. Tak tunggu lama mengandung. Macam tu. Bunting pelamin. Mereka bersyukur akhirnya apa? Untuk memperoleh seorang ketiga cahaya mata. Mereka bersyukur akhirnya hajat. Hajat ni kita... Sekejap. Okey, nombor 4 KIV saya tak sempat tengok sebab modul ni tak ada jawapan Jadi nanti ingatkan saya tanya yang nombor 2 tu. Dia macam hajat, hasrat, cita-cita. Jadi itu kita nak sebut dia sebagai simpulan bahasa apa. Okey, kalau cahaya mata tu anak. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Tata bahasa dan teruskan salin contoh karangan. Okey, nanti bagi tu kawan-kawan yang belum subscribe channel, tolong subscribe channel semua kelas saya. Saya dah letak channel tu dengan tarikh sekali. Lepas tu okey, update dekat group lah. Dah siap ke belum? Siapa yang dah subscribe tu boleh update. Okey, itu saja untuk hari ni. Stay home, stay safe semua. Moga dalam keselamatan dan kesihatan yang baik, dan moga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.